Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, ahli kumpulan kami akan membincangkan topik mengenai kemurungan. Ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, Syazwan bin Tua, Muhammad Ali bin Noi, Muhammad Syaril bin Muhammad Said, dan Doni Ponok. Definisi kemurungan. Kemurungan ialah gangguan perasaan seorang yang menyebabkan seorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Seterusnya adalah fakta isu kemurungan. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa saja tidak kira umur jantina ataupun bangsa. Kira-kira 290 juta orang di dunia mengalami masalah kemurungan. Lebih wanita mengalami kemurungan berbanding dengan lelaki. Ianya juga boleh berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan ianya bukanlah sesuatu yang memalukan dan hilang dengan sendirinya. Ia memerlukan rawatan dengan segera. Terdapat beberapa kesan kemurungan, antaranya ialah yang pertama, fikir terlalu banyak. Sebagai contoh, berfikir tentang pakaian, perbuatan, makanan untuk masa akan datang. Maksudnya perkara yang belum berlaku tetapi dipikirkan terlalu mendalam sehingga dikuasai oleh pemikiran yang negatif. Seterusnya, yang kedua ialah tiada harapan. Sebagai contoh, setiap pekerjaan yang mereka lakukan sepertinya tidak nampak hala tuju. Yang ketiga pula ialah tidak boleh tidur ataupun dikenali sebagai insomnia. Mereka ini penat dari segi fizikal, keletihan dan hilang tenaga akibat daripada tidak cukup tidur. Akhir sekali ialah fizikal kemurungan. Secara fizikalnya, orang yang mengalami kemurungan ini boleh mengadu sakit yang sama-sama seperti sakit di sendi, anggota badan atau belakang mereka. Mereka juga mungkin mempunyai gejala seperti cerit-berit atau sembelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk bahagian saya Muhammad Syaril Muhammad Said akan menerangkan tentang penyelesaian atau solusi isu tersebut mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan Rukun Negara Malaysia. Pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Yang pertama, pendidikan merupakan perubahan dan transformasi dari individu satu tahap ke satu tahap yang lain. Yang kedua, perubahan dan transformasi ini tidak akan terlaksana tanpa melibatkan pembangunan insan yang perlu direncanakan mengikut acuan FPK. Yang ketiga, pembangunan insan yang seimbang dan holistik tidak akan mengiringkan mana-mana aspek, bahkan akan digabung jalinkan agar dapat melahirkan insan yang mempunyai pegangan agama, nilai-nilai murni serta kemahiran. Matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan. Yang seterusnya, terdapat unsur-unsur penting yang diberi berkaitan dengan pembangunan insan, iaitu membangunkan intelek, membangunkan rohani dan emosi serta membangunkan jasmani. Dan seterusnya, elemen-elemen ini penting dalam disatupadukan bagi membangunkan insan agar tidak berlaku kepincangan kejadian terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah dijelaskan oleh Tajul Arifin Nordin 1993 bahawa ketidakseimbangan elemen-elemen ini akan membawa kepada golongan manusia yang pelbagai. Dan yang terakhir, pendidikan yang hendak dihasilkan melalui FPK ialah satu golongan manusia sahaja, iaitu manusia yang bergelar insan, terangkum padanya nilai-nilai murni sama ada aspek rohani, emosi, jasmani dan pemikirannya. Ke arah semua elemen ini ialah yang menjalinkan dan menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Pembangunan insan menerusi objektif dan prinsip rukun negara. Terdapat 3 rukun negara yang boleh dikaitkan mengenai dengan topik yang dibincangkan serta topik yang akan dikupaskan pada kali ini. Yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ianya menerangkan tentang keyakinan kepada
individu itu sendiri bahawa setiap masalah yang dihadapi merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang kita boleh ambil dalam kepercayaan kepada Tuhan ini adalah yang pertama iaitu menjaga hubungan baik dengan Tuhan ataupun seperti yang bagi yang Muslim iaitu menjaga hubungan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya menghadiri majlis-majlis ilmu ataupun kuliah yang diadakan seperti di majlis ilmu di surau ataupun di masjid-masjid berdekatan. Yang ketiganya sentiasa berfikiran positif. Dan yang keempat, menghadiri seminar ataupun motivasi-motivasi yang dianjurkan oleh mana-mana agensi ataupun NGO ataupun agensi kerajaan yang terdekat. Seterusnya iaitu kedaulatan undang-undang. Rukun negara yang ketiga ini iaitu kedaulatan undang-undang yang dapat dikaitkan ialah meyakinkan setiap perkara yang dibuat telah termaktub dengan undang-undang dan perlembagaan negara. Sebagai contoh yang boleh dikaitkan ia adalah mengetahui bahawasanya negara Malaysia ini berlandaskan perlembagaan Islam. Kepimpinan yang dibawa oleh Yang di-Pertuan Agong bercirikan Islam dan yang terakhir sekali iaitu undang-undang dikenakan kepada pelaku yang cuba untuk membunuh diri disusuli dengan sesi kaunseling. Dan perkara yang ketiga, rukun negara yang boleh dikaitkan iaitu adalah kesopanan dan kesusilaan. Ini dapat dikaitkan ialah tentang kepribadian seseorang insan itu diukur dari 3 laku yang positif. Sebagai contoh, rakyat Malaysia dipenuhi dengan pelbagai etnik, bangsa dan suku kaum dan di dalamnya telah menunjukkan budaya tentang sikap dan tauladan yang baik. Ini dapat dibuktikan bahawasanya tiada mana-mana agama, tiada mana-mana suku kaum yang akan terjerumus kepada nilai-nilai yang negatif. Yang seterusnya iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ini telah menjadi pegangan buat semua rakyat Malaysia. Dan yang terakhir sekali, menghormati satu sama lain di kalangan antara kaum. Salam sejahtera. Saya Doni Ponong akan menerangkan bagaimana isu kemurungan berkait rapat dengan falsafah konsep insan sejahtera. Menurut falsafah konsep insan sejahtera, seseorang individu yang memiliki sifat-sifat holistik dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek, atau singkatannya JERI, akan mampu menghadapi setiap cabaran dalam kehidupan seperti kemurungan. Keempat aspek ini, yaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek, adalah aspek yang penting dalam mengatasi masalah kemurungan. Dari segi jasmani yang sehat dan kuat akan dapat memberi kekuatan untuk berhadapan dengan cabaran hidup di luar jangkaannya. Contohnya dengan melibatkan diri dengan aktiviti riadah, dengan menghabiskan masa bersama keluarga dan rakan-rakan sambil menghiburkan hati. Emosi yang stabil dapat diwujudkan sekiranya individu itu dapat mengendalikan emosinya apabila berada dalam tekanan. Contohnya adalah dengan mengawal emosi setiap kali berhadapan dengan situasi di luar jangkaan. Jangan mudah putus asa dan cepat marah ataupun meradang. Belajarlah untuk kawal diri agar lebih bersemangat dan mampu memotivasikan diri sendiri apabila menghadapi kegagalan. Rohani yang mantap pula akan dapat memberi kekuatan dalaman dalam menghadapi tekanan psikologi dan tekanan luar. Contohnya ialah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, melakukan aktiviti kerohanian seperti berdoa, dan melakukan penghayatan agama agar jiwa lebih tenang. Dari segi intelek pula, adalah keupayaan akal fikiran yang lebih kreatif, kritis, dan tajam demi mencapai ilmu yang lebih luas dan mendalam. Contohnya adalah dengan berfikiran rasional untuk buat keputusan bijak bagi menentukan masa depan. Tumpukan kepada kekuatan dan kelebihan diri agar terus cemerlang dalam kehidupan, kerjaya, atau pelajaran. Kajian.
Sumber kajian yang diperolehi adalah daripada seorang Saidik Hidayah Zaki pada tahun 2020 yang bertajuk Gejala Kemurungan. Kaedah rawatan melalui pengubatan Altif An-Nabawi berdasarkan kajian tersebut menunjukkan dapatan kajian yang diperolehi melalui seorang Saidik. Dapatan kajian daripada faktor kemurungan menunjukkan setuju, iaitu saya merasa tenang ketika bersama rakan-rakan adalah paling tinggi. Oleh itu, majoriti faktor kemurungan tidak mempunca daripada rakan-rakan berdasarkan kepada tingginya tahap skala bagi soalan ini. Manakala C3 iaitu ibu dan ayah tidak menghargai saya mempunyai nilai min sebanyak 1.96% dan berada pada tahap rendah. Majoriti ibu dan ayah responden masih menghargai anak-anak mereka, namun masih juga terdapat sebilangan ibu bapa yang menyisihkan mereka. Dapatan kajian daripada kesan kemurungan pula bagi soalan B2 iaitu saya mudah sensitif dan mudah menangis seorang diri dalam tempoh yang lama. Nilai skor min turut berada pada peringkat sederhana rendah iaitu sebanyak 2.68%. Jelas bahawa bilangan responden yang mengalami kemurungan atau kesedihan berpanjangan berada pada tahap yang sederhana rendah. Bagi soalan nombor B4 iaitu saya mudah rasa letih dan tidur berlebihan berada pada tahap sederhana tinggi iaitu sebanyak 3.50%. Oleh itu, responden yang menunjukkan tanda-tanda keletihan yang keterlaluan dan hilang fokus di dalam kelas merupakan kesan awal kemurungan. Kesimpulan, kemurungan terjadi akibat perasaan sedih yang berpanjangan. Ia akan memudaratkan kualiti kehidupan termasuk isu mencederakan dan membunuh diri. Kemurungan sebenarnya boleh dicegah dengan menggalakkan kesihatan fizikal yang baik melalui amalan diet yang sihat, senaman yang mencukupi dan mempunyai interaksi sosial yang wajar.